Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator majlis Al-Fadhil Ustaz Al-Hadi, yang dihormati Tuan Guru Babu Salam, Tuan Guru Dr. Haji Zikman MA, yang saya kasihi Tuan Guru Dr. Haji Syahid bin Haji Sidik, para mursyid, para syekh, para khalifah, ustaz, asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, bapa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada semua pengusia dan juga ahli panel yang berada bersama-sama dengan kita. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, abdihi wa rasulih, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama di dalam majlis yang penuh barakah ini. Khususnya saya berasa berbesar hati kerana dapat bersama dengan tuan-tuan guru, para mursyid, para khalifah sekalian di Babu Salam ini. Izinkan saya untuk berkongsi maklumat mengenai konsep khalwah dalam pengamalan kita, khususnya dalam tarekat Naqsyabandiyah. Khalwah juga dikenali sebagai suluk di Nusantara, dan amalan khalwah ini kebanyakannya dilakukan oleh pengamal tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Pengalaman saya menulis atau buat kajian di Malaysia berkaitan dengan khalwah ataupun suluk dalam tarekat seluruh tarekat di Malaysia, Syadzaliyah, Ahmadiyah, Syatariyah dan sebagainya. Saya dapati rupa-rupanya pengamalan suluk ataupun khalwah ini sangat bersesuaian dan sangat tepat yang dilakukan oleh tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Secara umumnya, hasil kajian saya bukanlah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah sahaja yang mengamalkan khalwah atau suluk ini, tetapi banyak adab-adab dan juga pengurusan ataupun pengamalan khalwah ini diambil daripada tarekat Qadiriyah. Tetapi apabila dikaji di Malaysia, tidak ada tarekat Qadiriyah yang mengamalkan suluk ataupun khalwah. Saya tak tahu kalau di Indonesia ada. Nanti saya akan berkongsi bersama dengan bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian Kenapa tarekat Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah sahaja yang mengamalkan
amalan khalwah atau suluk ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi berkaitan dengan khalwah ataupun suluk ini mestilah dilakukan di suatu tempat yang dikhususkan oleh Syekh Mursyid dalam tempoh yang tertentu dengan bimbingan Syekh Mursyid. Tidak ada ataupun tidak dibenarkan dalam tarekat, khususnya amalan tarekat, mengamalkan khalwat dan suluk ini seorang diri ataupun pergi ke gua, mana-mana gua. Tahu gua? Takut istilah lain-lain ataupun naik ke puncak gunung, bukit-bukit di tengah lautan, di pulau, seorang diri ataupun secara berjemaah tanpa adanya guru mursyid, khususnya guru mursyid sesebuah tarekat. Mesti ada guru dan menerima arahan serta bimbingan khusus. Dan lebih menarik lagi, khalwah dan suluk ini adalah warisan Nabi SAW. Bukan setakat Nabi SAW, tetapi ia juga adalah warisan daripada para Nabi dan para salihin. Cuma ramai yang tak tahu bahawa khalwah dan suluk ini merupakan amalan khusus, dan juga amalan tersebut dilakukan oleh orang soleh dan juga para nabi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW, Allah Ta'ala melempahkan hidayah ke dalam hati Nabi untuk bertahannuts ataupun bersendirian di Gua Hira. Berbulan-bulan lamanya di Gua Hira berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri daripada kekufuran orang Quraisy. Yang lebih utama lagi, Syekh Ahmad Zarruq Asy-Syadzili, beliau menegaskan bahawa suluk itu, al-khalwah akhassu minal uzlah. Suluk itu atau khalwah itu dia lebih khusus pada uzlah. Walaupun perkataan di sini seolah-olahnya ada perbezaan antara khalwah dan suluk, khalwah dan uzlah, tetapi sebenarnya sama sahaja. Istilahnya berbeza. Ada yang menggunakan khalwah, ada yang menggunakan uzlah, tetapi pengamalannya sama. Yang pentingnya di sini ialah beliau menegaskan wahiyya biwujudiha wa suratiha naw'ul i'tikaf walakin la fil masjid wa rubama kanat fihi. Khalwah ini dilakukan adalah hasil daripada ibadah i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Mungkin dilakukan di masjid ataupun dilakukan di tempat-tempat yang tertentu. Rasulullah SAW melakukan khalwah ini yang disebut sebagai i'tikaf di bulan Ramadan. Kenapa orang tasawuf, ahli tasawuf mendakwa bahawa khalwah ini diambil daripada i'tikaf? Kerana i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selama 10 hari. Dan hadis menyebutkan bahawa baginda SAW sebelum wafat, tahun sebelum wafat, telah melakukan i'tikaf selama 20 hari. Kita pergi lebih dalam lagi. Apa yang Rasulullah SAW lakukan sewaktu i'tikaf di Masjid Nabawi? Yang pertamanya,
Baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan khibab, mendirikan kemah. Dalam riwayat Muslim mengatakan lebih kurang 3 kaki. 3 kaki lebar, 3 kaki tinggi, yang diperbuat daripada kulit. Khibab ataupun kemah. Kemah tahu Kemah. Kalau kita kat sini pakai kelambu lah, lebih mudah. Kalau Nabi mendirikan khemah itu, khibab itu dengan kulit, diperbuat daripada kulit, yang suasana dalam ni sangat panas, yang ada pintu satu saja, dan Nabi tutup. Apa yang Nabi buat dalam tu? Adakah Nabi keluar? Tak, Nabi tak keluar. Kalau ada keperluan saja, nak pergi bilik air, nak pergi ke pasar dan sebagainya, Baginda SAW keluar. Kan itu amalan kita, betul? Amalan kita dalam sudut macam tu. Tak boleh keluar daripada kelambu, duduk berzikir saja. Cuba bayangkan iktikaf seumpama itu di bulan Ramadan di masjid. Semua dalam kalangan umat Islam pasang khemah dalam kelambu. Apa jadi? Dikatakan bid'ah, betul tak? Tapi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ahli sufi melihat perkara ini, kita perlu juga memberi ruang kepada umat Islam yang lain untuk beribadah di masjid. Maka ahli sufi, ijtihad ahli sufi mengatakan bahawa kita perlu buat di tempat lain, supaya orang lain pun boleh beribadah di masjid dan kita pun boleh beribadah dalam bentuk iktikaf di masjid. Tak keluar. Hingga kan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah mengeluarkan kepalanya untuk disikat rambutnya. Tak keluar daripada kemahnya, khibabnya, tetapi dihulurkan kepala untuk disikatkan rambutnya. Inilah amalan di antara amalan yang khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan setakat itu saja, malah para sahabat mengikut jejak Rasulullah membina ataupun memasang kemah atau khibab dalam masjid bersama-sama Rasulullah. Bukan itu saja, malah ummahatul mukminin, isteri-isteri Rasulullah SAW juga melaksanakan atau melakukan seperti mana yang Rasulullah lakukan. Bukan itu lagi, bukan setakat itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, semua para sahabat dan juga ummahatul mukminin melakukan amalan iktikaf seumpama itu. Sekarang ni masih ada? Tak ada. Kerana apa? Kerana ijtihad ahli sufi menarik amalan tersebut di tempat-tempat yang tertentu. Itulah bentuk amalannya. Jadi sebenarnya itu kita yakin bahawa amalan khalwah ini merupakan amalan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat serta ummahatul mukminin. Sebelum itu lagi, Nabi Musa alaihissalam yang dipanggil sebagai miqat. Miqat. Suatu miqat Nabi Musa alaihissalam ini disebut bermula dengan 30 hari. Kemudian disempurnakan dengan 40 hari. Ini merupakan khalwah, bentuk khalwah. Sebab itu dalam tempoh yang dibenarkan, yang disebut dalam Al-Quran dan hadis adalah tempoh 10 atau 20 ataupun 30 atau 40 hari, tak ada yang lain. Sekarang ni ada trend di Malaysia, yang buat suluk 3 hari. Tak tahu apa yang dia buat, tapi dia buat 3 hari je. Tak tahu mana dia ambil. Dan saya juga dapat hasil daripada kajian saya, beberapa tarekat melakukan khalwat selama 3 hari. Tapi bukan tarekat Nasyabandiyah. Cumanya apabila dikaji dan diperhatikan, rupa-rupanya mereka ini hanya bukan berkhalwat macam kita duduk dalam kelambu berzikir, kemudian ada majlis tawajuh, khatam, tak ada.
mereka dibiarkan untuk berzikir seperti mana yang mereka nak berzikir. Contohnya, minta izin kepada guru, saya nak bersuluk ataupun berkhalwat. Berapa lama? Terpulang. Dia tak ada tempoh. Yang biasa katanya 3 hari. Maka dia duduklah satu tempat 3 hari. Saya tanya, apa yang dizikir? Terpulanglah nak zikir apa-apa. Macam mana bentuk zikirnya? Macam mana pelaporannya? Macam mana pengurusannya? Macam mana? Itu terpulang kepada individu tersebut. Jadi, bila dibandingkan dengan amalan khalwat ataupun suluk dalam tarekat Naqsyabandiyah, maka tarekat Naqsyabandiyah ini, Naqsyabandiyah Khalidah ini lebih teratur, tersusun. Ada waktu makan, ada waktunya, berzikir ada kaedahnya, kemudian ada pelaporannya, kemudian ditingkatkan maqam zikirnya, bersistem. Jadi itu bentuk-bentuk yang dilakukan oleh tarekat lain selain daripada tarekat Naqsyabandiyah. Saya rasa tak perlu saya nak jelaskan yang lebih lanjut, kerana semuanya ada kami kongsikan dalam buku seminar internasional. Dalam itu saya nyatakan juga mengenai bentuk amalan khalwah dan juga faedah-faedah khalwah. Jadi itu adalah yang saya sampaikan ini adalah sebagai pengenalan untuk kita memperkukuhkan amalan tarekat kita supaya kita boleh beramal, dan moga-moga kita sama-sama mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu dulu, mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.